Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video kali ini nak berkongsi cara menjawab soalan hipotesis sains SPM kertas 2. Okey, apakah itu hipotesis? Hipotesis ialah pernyataan yang menghubungkan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Hipotesis juga ialah kesimpulan awal sebelum eksperimen dilakukan dan juga jangkaan hasil yang akan diperolehi sebelum eksperimen dilakukan. Mari kita tengok macam mana cara penulisan hipotesis yang pertama. Pelajar boleh menggunakan semakin atau jika maka. Mari kita lihat contoh pola atau corak yang digunakan, sama ada meningkat, menurun atau tiada perubahan. Dan lihat soalan. Okey, semakin bertambah jarak dari skrin, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Ataupun kita boleh guna, jika jarak dari skrin bertambah, maka saiz bayang-bayang juga bertambah. Okey, contoh penulisan hipotesis yang kedua, pelajar boleh menggunakan perkataan jika dilakukan, maka terhasil. Masukkan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, mari kita lihat contoh soalan. Okey, so diberi soalan. Okey, kita boleh gunakan jika objek dimasukkan ke dalam air, maka bacaan neraca spring berkurang. Contoh penulisan hipotesis yang ketiga, pelajar boleh menggunakan membandingkan keputusan daripada dua bahan atau keadaan yang digunakan. Mari kita tengok contoh soalan. Oh, masih soalan yang sama, tapi dia punya hipotesis kita boleh buat bacaan neraca spring bagi objek yang berada di udara lebih tinggi berbanding objek yang berada di dalam air. Nota, tidak semestinya menggunakan ayat semakin atau jika maka atau ayat perbandingan untuk menulis hipotesis. Okey, jom kita lihat contoh soalan SPM 2018. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji kekuatan regangan bagi dua jenis bahan. Rajah 1.1 dan rajah 1.2 menunjukkan keputusan eksperimen tersebut. Tengok, rajah 1.1 menggunakan kuprum, rajah 1.2 menggunakan karbon. Okey, mula-mula cuba kenal pasti apakah pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas adalah kekuatan regangan. Jadi kita boleh membuat hipotesis kuprum mempunyai kekuatan regangan yang lebih tinggi berbanding karbon, ataupun sebaliknya, karbon mempunyai kekuatan regangan yang lebih rendah berbanding kuprum. Teknik kedua untuk membuat hipotesis dalam soalan ini adalah dengan melihat keputusan eksperimen. Tengok, kuprum tidak patah apabila dibengkokkan, tapi karbon patah apabila dibengkokkan. Jadi kita boleh menulis hipotesis jika kuprum dibengkokkan maka tidak patah, atau sebaliknya jika karbon dibengkokkan maka patah. Okey, dekat sini saya nak menyatakan, okey, elakkan tulis perkataan digunakan. Sebagai contoh, jika kuprum digunakan, maka ia tidak patah. Salah. Tak boleh tulis macam ni, ya. Kerana perkataan digunakan itu terlalu umum. Pelajar perlu diingatkan untuk membuat hipotesis, kita perlu menerangkan secara spesifik.